inilah saintis masyarakat kita Encik Ilham sendiri yang telah menerbitkan buku dan membawa kita sampel-sampel antara kajian-kajian yang telah pun dilakukan. Encik Ilham mungkin sedikit sebanyaklah permulaannya, bagaimana Encik Ilham rasa ini adalah satu perkara yang penting supaya kita mengenali setiap hidupan yang ada dalam air tawar ni. Saya sebenarnya bermula sebagai hobi lah. Daripada budak-budak main longkang, mak marah apa semua kan. Dan bila dah besar ni mak dah tak berani marah sangat. So saya terfikir kenapa saya just tangkap habis gitu je kan. So saya share di dalam Facebook. Kami ada Facebook nama dia Ikan Air Tawar Malaysia. Sekarang dah ada dekat 30,000 ahli dalam tu. So dalam grup tu ada saintis, ada orang kampung, ada orang perikanan. So dalam tu kita share. Bila kita share lalas dia jadi macam satu komuniti. Dan orang nak tahu. So macam yang saya tangkap ikan kat depan ni lah. Bila saya dapat, saya dulu tak tahu, saya share. Dan kawan saya dekat Universiti Malaya, UMT, dia akan bagi tahu ni spesies apa dan saya belajar dekat situ. Ini antara spesies-spesies ikan yang rare ni. Yang saya dan Sofia bila kali pertama tengok ni, Sofia tertanya-tanya, ini ikan apa ni? Minta maaf Sofia, saya pun tak tahu. Inilah yang dikatakan sebagai inspirasi. Bermulanya daripada hobi dan sekarang ini boleh jadi sebagai salah satu daripada kerjaya yang boleh kita jadikan sebagai sumber pendapatan. Betul lah apa dia cakap tadi, Cik Ilham kata kan, kecil-kecil tak tahu buat apa kan, ambil sana ambil sini kan. Jadi ianya boleh dapatkan sumber pendapatan untuk kita lah. Jadi kita nak tahu jugalah Sofia, yang ada dekat depan kita ni, ini antara spesies yang mana yang rare? Yang rare, yang susah nak jumpa. Okey, antaranya boleh perkenalkan kepada kita. Yang ni saya baru 2 bulan lepas. Sorry, yang ni. Okey, mana? Yang ni antara spesies yang mana ni? Ikan air tawar ni. Ini. Ni ikan adalah satu-satunya spesies yang duduk dalam gua kat Malaysia. Jom kita tunjuk kamera. Macam mana tu? So ikan ni nama dia memang susah sikit nak sebut lah nama saintifik. Tapi dia ujung dia Theomannensis. Sebenarnya nama Theoman lah. Theomannensis. So ikan ni last orang pergi cari dia tahun 99. Orang luar negara. Dan kita rakyat Malaysia kat universiti pun tak ada spesimen ni. So pihak USM dah jemput saya, jemput rakan daripada UM. Kita orang buat gabungan lah. Kita orang cari dan mengembara untuk masuk dalam gua ni. Hampir 24 jam juga nak dapatkan ikan ni. Dan akhirnya dapat. Dan ni adalah 2 spesimen daripada 6 spesimen yang ada dekat muzium di universiti sekarang. Ini antara spesimen yang sangat penting untuk kita adakan rekod dan sebagainya, dan boleh dikira sebagai rare ataupun luar biasa. Dan bagaimana kan Encik Ilham mungkin kita memberikan satu gambaran seperti ini dengan rekod, dengan sampel seperti ini, mampu untuk memberikan knowledge yang lebih banyak kepada orang di luar sana? Macam kita kalau rakyat biasa, kita hanya tahu pasal ikan sepat, ikan haruan dan ikan yang biasa-biasa lah kan. Tapi sebenarnya kat Malaysia ni ada banyak spesies. So contohnya spesies macam ni, bila kita tayang macam ni, dia orang akan anggap ikan ni ikan pasir ataupun ikan yang ada dekat sungai kebanyakannya. Tapi semenjak saya bekerja dengan rakan-rakan saintis, dia orang mengajar saya pasal taksonomi, pasal taburan ikan, dan dia ada spesies yang berbeza. So kita kena tengok dari segi taksonomi dia, dan itulah kelebihan saya bila berkawan dengan rakan-rakan universiti di Malaysia ni. Dia orang banyak membantu saya. Cik Ilham, yang kalau nak buat kajian-kajian apa semua ni, adakah ikan-ikan yang rare sahaja ke ataupun ada spesies-spesies lain? Sebab apa saya tanya tu, dah tergolek dah udang. Ini nama dia. Sofia boleh. Kau sana dapat kita tengok eksklusif di Malaysia hari ni. Sofia cuba nak ambil ikan gara. Sofia ambil yang kat bawah tu, Sofia. Saya tak bawah tu. Saya macam ni je. Okey, saya lompat-lompat tadi tuan dan puan. Minta maaf lah ya, saya terkejut sebab ini adalah lobster air tawar ya, Cik Ilham. Satu. Okey. Tahu guna sepit Okey, kenapa agaknya yang ni dijadikan sebagai kajian? Okey, sepanjang dalam 10 tahun ni saya mengembara mencari ikan air tawar, dah dapat rekod lebih 300 spesies ikan air tawar kat Malaysia ni. So saya jumpa juga ikan-ikan invasif dan udang invasif. Ni adalah satu contoh yang saya jumpalah. Ni dapat kat Muar, tapi dia pun ada kat Selangor, kat Perak, banyak tempat. So ni udang ni sebenarnya asal daripada Australia. Dia memakan benih-benih ikan dan menjadi persaingan pada ikan tempatan. So sekarang saya tengah buat kajian dekat Muar, sebab udang ni banyak kat kawasan gambut, di tempat konservasi. Kami buat sejenis ikan pelaga biru lah yang ada dekat Muar, endemik. Lokasi dia ada kat Muar saja. Tapi
bakal pupus disebabkan udang ini. Ya, bercakap tentang muar, Encik Laham. Saya teringat dekat Malaysia hari ni pun kita ada bawakan tentang tiram yang ada dekat muar. Kan? Jadi apa hubung kait antara tiram mungkin nak disamakan dengan spesies-spesies yang invasif ni? Okey. Kalau macam tiram tu dia adalah spesies bukan ikan lah kan, tapi dia marine juga. So dia yang macam dekat muar tu dia ada satu spesies baru yang hanya ada dekat muar saja. Tapi kita tak tahu apa yang akan berlaku pada masa depan kan. Mungkin ikan yang luar ni akan jadi akan menjadikan tiram sebagai pemangsa ke apa, kita tak tahu apa yang akan berlaku. Satu soalan saya. Pemangsa-pemangsa ni dia makan ikan ketepatan. Spesies yang ada dekat dalam sungai lah. Kalau yang pemangsa ni, siapa pula yang makan pemangsa ni? Kalau ni itulah masalah dia. Bila dekat perairan semula jadi, dia tak ada tak macam tempat asal dia kat Australia. Kat Australia tu mungkin ada buaya ke yang makan ni kan. Tapi kat sini kita ada biawak dan ikan lain tak ada dah. Baik, Cik Ilham, saya pasti kalau menyebut tentang ilmu Cik Ilham ni macam-macam. Tapi kalau mereka yang terinspirasi nak merasakan macam ini boleh jadikan kerjaya, kita menjadi seorang penyelidik, saintis masyarakat kan, apa antara kemahiran yang perlu ada pada seorang penyelidik yang dinamakan Encik Ilham ni supaya lebih ramai lagi anak-anak muda di luar sana pun terinspirasi untuk melakukan benda yang sama? Pertamanya passion lah. Tapi saya kalau nak buat benda ni, yang perkara pertama saya fikir, jangan fikir duit je. Bila fikir duit, selalunya hobi tu akan menjadi duit. Bila dah jadi duit, selalunya hobi ni akan terpupus. Macam ikan pupus. So macam saya minat ikan ni kan. Contoh ni ikan ni Nama dia. Sofian nak tanya, ikan apa ni? Nama dia? Dia macam keli. Dia baung, tapi dia ada dekat Selangor dan Perak. Dekat Johor je kita. Ini baung. So nama saintifik dia Maestus bimaculatus. Susah kan nak sebut? Ya, tutus ya. So macam ni lah kita nampak ikan baung macam biasa. Tapi sebenarnya ikan ni special. Tak ada beberapa tempat saja. Tapi dia boleh membesar jugalah. Tak, ni spesies dia kecil macam ni. Oh, memang kecil-kecil sini lah. Betul. So memang benda ni kita perlu kaji, minat dan berhobi lah. Baik. Okey, anda kata kalau penonton ni rasa macam bermula terdetik hati mereka ingin mengetahui kajian-kajian yang dibuat oleh Encik Ilham. Contohnya sekarang ni ada buku. Jadi macam mana caranya untuk mereka nak mendapatkan hasil-hasil terbitan daripada Encik Ilham ni? Alhamdulillah dalam beberapa tahun ni saya bekerjasama dengan rakan-rakan di universiti. Ni buku yang dihasilkan pada tahun 2020 lah. Yang buku pertama. Kami buat kerjasama dalam 8 ke 9 saintis. Saya satu-satunya ni lah citizen scientist. Dan ada juga doktor perubatan. Walaupun dia bukan doktor ikan tapi dia buat juga. So buku ni dulu memang sekarang dah habis lah. Dah habis dah buku ni. Dah habis dah? Dah habis dah. Tapi akan datang kami ada buat buku baru lah. Ya. Nanti akan muncul. Baik. Tunggu je. Alhamdulillah. Inilah kita melihat di sini bukan sahaja kita tahu ikan apa nak makan, tapi kita kena kenali ekosistem jenis apa ikan tawar ni. Buku pun semua dah sedia ada. Jadi kita kena ingat jugalah jangan kita melepaskan ikan sesuka hati di mana-mana pun ekosistem dalam Malaysia. Perumpamaan ikan asing ni seperti Israel yang mana menceroboh di kawasan orang, lama-kelamaan dia nak jadikan kawasan tu sebagai tempat mereka. Ya, kita ketahui hak masing-masing. Masing-masing. Okey, terima kasih kepada anda semua bersama dengan saya dan juga Sofia. Okey, dan saya harapkan anda sudah pun mengetahuilah tentang ikan-ikan pemangsa ataupun ikan invasif ini. Semoga memberikan inspirasi untuk semua untuk menjaga sungai-sungai kita, termasuklah hasil perikanan kita. Terima kasih Encik Ilham. Terima kasih Encik Ilham. Semoga jadi inspirasi kepada mereka semua. Terima kasih.